Okey, baik. Minta maaf kepada yang menonton sebentar tadi. Sebenarnya tadi Tini tengah present ataupun tengah menerangkan berkaitan dengan adab-adab sebelum dan semasa menunaikan umrah, tapi tiba-tiba tadi ada yang call, so terbantutlah sikit. Tini terpaksa end sekejap. Okey, baiklah, Tini akan mula semula. Okey, berkenaan topik Tini. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fatini binti Cik Razi. Okey, hari ini Tini akan buat live secara buat live di Tiram Travel ataupun buat live di FB page Tiram Travel Langkawi. Baik, untuk hari ini Tini akan bercakap berkenaan adab-adab sebelum dan semasa menunaikan umrah. Okey, baik. Uh, Okey, sebelum kita berangkat ke Tanah Suci, kita perlulah buat persediaan. Antaranya dari segi niat dengan penuh ikhlas. Yang pertama sekali memang yang utama adalah niat kita. Jadi kita nak pergi umrah, so kita perlulah niat dengan ikhlas. Hati dari hati kita yang kita memang nak pergi umrah. So insya-Allah lah semoga sepanjang perjalanan ataupun sepanjang aktiviti ataupun ibadat kita di sana diterimalah. So yang pertama sekali adalah niat yang penuh ikhlas. Itu memang sangat penting lah. Bila kita pergi, kita niat dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, insyaAllah semua akan ni lah baik-baik saja. Ataupun okey, yang pertama memang niat. Yang pertama adalah niat. Kita memang kena niat dulu. Yang tu yang paling utamalah sekali. Okey, yang kedua adalah mempelajari cara-cara pelaksanaan ibadah umrah dengan sempurna. Okey, yang ni bagi jemaah yang nak pergi ke umrah, persediaan untuk melaksanakan umrah memang kena ni lah, kena buat lah. Antaranya macam kita buat secara praktikal. Okay, kita study dulu, memang buat preparation dari segi macam cakap apa, ibadat-ibadat yang kita akan buat di sana lah. So macam tiram, bila kita bagi jemaah yang mendaftar, yang dah banyak deposit, kita akan bagi buku panduan. So boleh rujuk buku panduan lah, buku panduan umrah. So dekat untuk sebelum berangkat ke Tanah Suci, kita kena ada juga belajar cara-cara pelaksanaan ibadah umrah dengan sempurna. So kalau macam sebelum kita pergi pun kita belum lagi belajar, bila sampai sana baru nak belajar, so jadi agak susah lah. So disarankan kepada jemaah yang nak pergi umrah pada musim yang akan datang, memang perlu belajar dulu cara-cara pelaksanaan umrah. Antara caranya adalah mungkin kita akan belajar sendiri, rujuk sama ada di internet ataupun ketika ada kursus, jadi dekat situ akan diberi sedikit penerangan lah berkenaan cara-cara pelaksanaan ibadah umrah. So yang ketiga adalah perbanyakkan taubat. Yang ni memang preparation yang sangat penting lah, antaranya kita nak pergi ke Tanah Suci. So antara salah satunya kita kena banyak bertaubat. Jadi kalau kata diri ni pernah buat dosa atau apa-apa kesalahan, so perlu sucikan diri dulu. Contohnya macam kita ada buat salah dengan orang, so perlulah berjumpa dengan orang tu dan memohon ampun lah, cakap minta maaf, beraya dengan dia. So yang ketiga adalah perbanyakkan taubat. Contoh kalau kita pernah buat dosa sebelum ni, lebih baik solat taubat, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So andai kata kita ada hutang yang belum diselesaikan dengan sama ada adik-adik kita ke kawan-kawan kita, so memang patut selesaikan dulu sebab kita nak pergi ke Tanah Suci, takut nanti ibadat kita tak diterima lah. So selalunya orang yang nak pergi umrah memang sebelum pergi selalu kita tengok ada saudara mara yang akan buat pergi ni lah, melawat macam kat ziarah kan. Selalunya dari situlah kita akan beraya, orang kata mohon apa-apa kesalahan, minta ampun, minta maaf kan. Okey. Kemudian membersihkan harta dari perkara yang subhah dan juga haram. Contohnya macam sumber-sumber harta yang datang daripada benda yang haram, so bersihkanlah. Sebab kita takut nanti kita pergi umrah, dari segi harta tu punca daripada sumber yang haram ataupun subhah memang sepatutnya dielakkan lah sebab takut nanti tak diterima kan. So jadi yang
Yang keempat adalah membersihkan harta dari perkara yang subhah dan haram. Okey, yang kelima adalah meninggalkan segala maksiat. Contoh dia kita nak pergi ke tanah suci. Okey, segala maksiat yang kita buat sebelum ni memang kita kena tinggalkanlah, janganlah dah pergi balik buat juga. So sepatutnya kita kena berubahlah selepas dah pergi umrah ke, atau sebelum kita nak pergi umrah pun memang sepatutnya kita dah berubahlah. Sebab niat kita nak pergi umrah, niat kerana nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau niat pun tak betul, itu yang menjadikan kita susah nak tinggalkan benda-benda buruk, contohnya macam maksiat apa-apa kan. Okay, kemudian perbanyakkan istighfar dan mohon keredaan Allah. Yang ni memang penting lah, sebab kita nak pergi ke tanah suci. Sebab tanah suci di Mekah ni adalah tempat yang suci, dan kita perlu cakap apa, menguji ke tempat untuk apa kata, macam menguji kesabaran kita jugalah. Jadi latihkan diri untuk banyakkan istighfar dan memohon keredaan Allah. So bila pergi sana nanti, contoh dia kalau macam ada diuji sikit dengan panas ke atau apa-apa bersesak-sesak kan, tak adalah kita nak mengeluh sangat, sebab kita dah latihkan diri kita, perbanyakkan istighfar, kita latih diri untuk terima apa yang nak jadi. Okay, kemudian menunaikan solat sunat musafir. Sebelum pergi umrah, kena tunaikan solat sunat musafir dulu. Okay, kemudian menyelesaikan segala hak Allah dan hak manusia. Contohnya macam kita ada benda-benda yang kita perlu selesaikan dari segi harta ke ataupun ibadat kita. Sepatutnya sebelum pergi sana kita kena selesaikan dululah segala hak Allah dan hak manusia. Contoh dia macam kita janji something dengan orang, disarankan untuk tunaikan lah. Takut nanti tergantung. Okay. Kemudian memilih kawan yang soleh dan amanah. Yang ni memang sangat penting lah. Even kita tak pergi umrah pun, nak pilih kawan yang soleh dan amanah ni memang sangat penting lah, sebab sikap ataupun diri kita ni bermula dengan apa yang kita tengok, apa yang kita nampak setiap hari. Contoh dia macam kita berkawan dengan orang yang baik, insyaAllah lah segala apa-apa amalan yang kita buat insyaAllah akan jadi baik. Kalau macam kita kawan dengan orang yang kurang baik, adab kita, perangai kita pun akan jadi kurang baik. So memilih kawan yang soleh dan amanah ni memang sangat penting lah. Bukan kata kawan saja, nanti kata orang sekeliling kita, macam family kita. Kalau baik, perkara di sekeliling dia, baiklah diri dia. Sebab setiap perbuatan kita ni datang daripada benda-benda yang paling dekat dengan kita, itu sekeliling kita. Antara salah satunya adalah manusia lah, orang cakap manusia sekeliling kita macam kawan, sahabat, adik-beradik. Kalau dia bercakap kasar, kita pun akan bercakap kasar. Kalau dia cakap baik, dia lembut, takkan kita pun nak jadi kasar kan. So automatik kita akan jadi lembut, baik. So memilih kawan yang baik dan soleh dan amanah. Okey, ketika berada di tanah suci. Okey, yang ni bila kita dah sampai ke tanah suci, antara adat-adat yang kita perlu buat memang lebih spesifik lah, antaranya dari segi akhlak kita. So kita kena menunjukkan akhlak yang mulia. Takkanlah kita pergi sana dengan sesak-sesak sikit kita nak mengeluh, nak marah orang sana sini. So kita kena tunjuk akhlak yang baik lah, buat baik di sana. Contoh dia macam ada orang susah waktu tu, barang nanti jatuh ke susah nak ambil ke, tolonglah kan. So tunjuk akhlak yang baik sebab kita dah berada di tanah suci. So menunjukkan akhlak yang mulia ni memang sangat penting lah. Sebab kalau pergi sana kita tunjuk yang tak baik, takut jadi yang bukan-bukanlah kan. Sebab di sana apa yang kita minta, apa yang kita ni memang orang cakap tanah suci. So tempat yang paling ni lah doa. Okey, kemudian menyedari diri sedang menjadi tetamu Allah. Okey, bila kita jadi tetamu orang, takkanlah kita nak tunjuk benda-benda yang tak elok. So nanti orang akan kata kita, so orang akan kata macam contoh kita tunjuk adat yang tak ni, takkanlah orang akan kata bagusnya dia, mesti letak kan. So bagi kita bila kita berada kat sana, bila sedap diri kita jadi tetamu Allah, lebih-lebih kita dengan Allah. So
jagalah diri dengan baik. So bila jadi tetamu ni memang sangat mulia lah, orang cakap lebih-lebih lagi tetamu Allah. So bersyukurlah dekat situ sebab dah sampai sana. Ngaduk kecap. Sampai dah. Oh, dia cakap dia hari dah. Dia tak tahu cakap apa. Cakap je. Oh, nak cakap apa dah tak tahu. Saya suka merapu tapi alamak. Saya kenduk pula. Okey, tak mana dah tahu. Okey, menyadari diri sedang menjadi tetamu Allah. So, bila kita sedar diri kita jadi tetamu Allah, takkan nak buat benda yang buruk-buruk kan? Kemudian, okey, menyadari perjalanan umrah dan perjalanan ibadah. So, bila kita pergi sana, kalau kita sedar diri kita yang kita ni pergi sana untuk umrah, insyaAllah lah tak akan jadi masalah. Contohnya macam, nak cakap apa? Kita tak ada cakap lah. Menyedari perjalanan umrah. Okey, bila kita niat untuk buat ibadah, so tak ada lah berpoya-poya kat sana kan. Okey. Bersyukur dan redha dengan apa yang disediakan. Okey, kalau kata dah sampai sana, apa yang orang bagi semua kita bersyukur je, redha. Kalau kata ada benda yang kita nak tak dapat, janganlah mengeluh. So redha je apa yang ada, apa yang tak ada. Okey, menjauhi percakapan dan perbuatan keji dan sia-sia. Okey, bila kita berada di tanah suci, mulut kena jaga. Tak boleh cakap yang tak elok, macam maki hamun ke apa lebih-lebih lagi kan. So, jaga percakapan. Itu yang sangat penting lah. Kemudian menjauhi sikap sombong dan takbur. Ini sangat-sangat penting. Jadi bila duduk sana, janganlah sombong. Cakap macam sombong selalunya macam mana? Sombong macam mana? Tak ada point aja. Sombong. Contohnya macam sombong lah kan. Kalau orang nampak orang ni macam ni sikit. Macam mana nak apa? Sombong. Di mana sombong di mana ni? Tanah suci lah ni. Kita berada di tanah suci. Sebenarnya. Tengah lah. Okey, maksudnya kalau sombong di tanah suci itu maksudnya kita di sana kita nak buat ibadah. Jadi kita mesti mengeratkanlah silaturahim antara satu sama lain sebab kita ikut grup, kita ikut rombongan, kita bukan pergi sana seorang-seorang. Dan kita ada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang orang kata apa, sama darjat dengan kita dan orang kata apa, family kita. Di sana tu bukan kita seorang-seorang, ramai lagi orang Islam yang melakukan ibadah di sana. Jadi kita beramai mesra mengeratkan silaturahim antara satu sama lain dengan jemaah-jemaah yang lain dah. Walaupun bukan daripada travel kita, tapi kita sentiasalah mengeratkan silaturahim. Mana tahu mungkin kita balik Malaysia kita boleh jumpa. Itulah antara salah satu. Jangan sombong di sana sebab Allah tak pernah sombong dengan kita. Okay, terima kasih. Itu sedikit penerangan daripada Bat. Okay, kemudian menjauhi pertengkaran dan sentiasa betul ansur. So kalau kata ada masalah ke apa, janganlah bertengkar. So kita kena menjauhilah pertengkaran. Okay, betul ansur, contoh dia tolong menolong. Kemudian perbanyakkan ibadat seperti membaca Al-Quran, iktikaf, doa, taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan last sekali adalah hidupkan semangat tolong menolong. Yang ni memang kita kena buatlah kat sana kan, tolong menolong. Contoh kalau ada tengok jemaah yang susah, macam kadang-kadang ada yang muzur, jadi apa salahnya kalau kita tolong. Jadi hidupkan semangat tolong menolong. Okey, baik, setakat itu saja live kita hari ini berkenaan adab-adab sebelum dan semasa menunaikan umrah. Jadi sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh direct atau boleh komen dan juga boleh WhatsApp ataupun direct call lah.
di Tiram Travel Langkawi. Baik, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.